Semua orang susah sekarang ni. Jadi, untuk membantu menambah pendapatan, ramai orang cuba-cuba untuk berniaga. Bila kita cakap orang kita cuba nak berniaga ni, salah satu perkara paling mudah adalah kita buat niaga produk makanan lah. Saya bagi contoh yang paling ramai kawan-kawan saya cuba untuk buat adalah kita buat produk seperti sambal. Persoalannya, kita jual sambal tu, adakah ia menguntungkan ataupun merugikan? Kemudian, adakah teknik ataupun harga yang kita letakkan untuk produk yang kita nak jual itu sebenarnya betul? Kenapa saya bagi contoh sambal? Sebab mungkin ramai kawan-kawan dah tahu, saya ada kedai nama Food Market. Kita ada kedai secara fizikal dekat Wangsa Melawati. Kita juga ada kedai secara online iaitu www.foodmarket.com.my. Iklan lah ni. Kenapa saya sebut sambal? Kerana sambal adalah antara produk yang paling ramai orang cuba untuk supply letak dekat Food Market. Apa masalah yang saya selalu lihat bila kita bertemu dengan pengusaha-pengusaha yang baru mula nak bertapak ataupun kita panggil usahawan yang buat dekat rumah. Bahasa mudah saya panggil usahawan buat dekat rumah. Satu saja masalah ataupun isu yang sering timbul adalah dari segi cara nak letak harga. Saya bagi contoh, harga satu botol sambal usahawan selalu letak harga dalam RM12 atau RM13. Jadi bila mereka bagi dekat kita, kami ni Food Market adalah sebagai retailer lah, mereka akan letak harga khas dah kata, oh you kena jual harga RM15. Jadi kalau kos harga RM12-13, pekedai ditetapkan harga, dibagi limit untuk jual dalam harga RM15, berapa persen yang kedai akan dapat? Soalan dia adalah, adakah betul cara pricing strategi kita tu? Itu yang selalu jadi masalah yang usahawan ataupun pengusaha yang baru nak mencubakan diri sering tak faham. Hampa semua tak mau faham. Jadi kat sini saya nak kongsi apakah pricing strategi bila nak buat sesuatu produk yang patut hampa semua tahu. Saya bagi contoh, seorang namanya Kak Timah. Dia ni baru cuba-cuba untuk berniaga buat produk daripada rumah. Kerja hakikinya adalah dia seorang kerani bekerja di pejabat. Tapi zaman COVID-19 ni, dia kerja kata work from home. Apa yang dia buat adalah, perkara pertama yang Kak Timah perlu buat adalah Kak Timah kena kira kos-kos Kak Timah. Nak buat sambal, of course lah. Nama pun sambal, apa benda asalan sambal? Sambal selalunya ada cili, orang utara kata cabai. Lepas tu, kita kena ada minyak sebab kita nak memasak sambal, nak kena goreng. Kemudian kita kena ada perasa, garam, gula atau mungkin yang letak MSG. Dan perkara asas untuk sambal Melayu, kena ada belacan. Jadi bila kita buat calculation semua produk ni, kena tahu berapa kosnya. Itu adalah kos bahan mentah, tambah pula dengan kos packaging. Packaging apa? Selalunya pakai botol kaca, ada penutup, lepas tu kita ada sealer. So kos 1, 2, 3, penutup botol, penutup, dan kemudian ada sealer. Kemudian kita mesti kena letak label sikit lah supaya orang tahu jenama produk kita dan sambal tu apa. Kita kumpulkan ke semua ini dan akan jadi satu kos pertama. Kos kedua yang kita perlu kira adalah kos dari segi buat sambal tu ataupun kita panggil labor cost. Kita kena kira juga usaha kita, penat kita, kena ada calculation dalam perkiraan harga kos sambal kita. Dan yang ketiga kita kena tahu adalah kos untuk menghantar, transportation, delivery, logistik. Nak pergi beli barang, ada minyak, ada tol. Nak hantar barang pun ada minyak, ada tol. Semua tu kena buat satu perkiraan dan garapkan semua, kumpul semua jadi satu kos. Itu kos A. Selalunya, saya buat assumption lah berdasarkan pengalaman kami dekat Food Market, produk orang akan letak harga kos contohnya RM10. Bila RM10, dia harap penjualnya akan jual dengan harga RM12. Maksudnya, untung dekat situ tak sampai 20%. Ini masalah yang sering berlaku. Apakah strategi yang sebenarnya patut kita guna pakai
bila kita buat kira-kira untuk costing strategi kita. Saya nak kongsi apa yang syarikat-syarikat besar, macam kita panggil syarikat MNC lah atau national brand, contohnya Nestle, apa yang mereka buat. Simple saja. Contohnya, bila kita ada produk, akhir sekali siapa yang membeli? Yang membeli adalah customer. Maksudnya, RSP dia adalah berapa? RSP tu maksud apa? Setengah orang panggil RSP, setengah orang panggil RCP. Retail Sales Price, RSP, atau Retail Consumer Price, RCP. Kalau harga RM10 kos anda, adakah betul cara dia jual RM12? Macam mana jadi RM12? Sebab dia kira, oh, dia dah buat seharga kos RM10, dia jual kat customer, alah untung 20% sudahlah. Daripada dapatlah RM2. So, ada untung RM2. Kalau Kak Timah jual terus kepada customer, okey, cantik. Adalah untung. Sebenarnya, kos Kak Timah untuk buat sambal, untuk pengetahuan kawan-kawan semua. Nak buat sambal, siap semua komplit, kos mesti kena kurang RM5. Kalau lebih daripada RM5, maksudnya something is not right in your calculation, atau something is not right dari segi you punya supplier. Your supply chain mesti ada kesilapan. Sama ada beli tempat salah, beli terlalu mahal, atau hampa tak tahu nak beli kat mana. Kos mesti bawah RM5. Jadi harga untuk hampa tolak dekat pelanggan ataupun pengedar mesti double. Ini adalah satu tier saja. Maksudnya hampa dengan pelanggan, hampa dengan RCP atau RSP tadi. Tapi bayangkan, takkan Kak Timah nak menjual 10 botol saja seminggu. Mesti gambar Kak Timah sedap, orang pun suka, perniagaan pun akan berkembang. Jadi, apa yang akan berlaku selepas tu adalah perniagaan Kak Timah akan lebih terkenal dan lebih ramai customer. Bila ramai customer, Kak Timah boleh kan nak handle semua customer-customer tu. Jadi Kak Timah perlu ada ejen-ejen. Bila wujud ejen-ejen ini, mungkin masalah Kak Timah tak nampak lagi. Sebab apa? Kak Timah dah set dah. Harga tolak RM10, harga jual RM12. Jadi ejen ada RM2. Apa akan jadi kalau ejen Kak Timah tu lagi terror daripada Kak Timah? Maksudnya dia ada banyak lagi rangkaian kawan-kawan dia yang lain. Maksudnya ejen tersebut boleh ada ejen lagi dekat bawah dia. Masa time ni Kak Timah akan sangkut. Sebab apa? Kak Timah hanya fikirkan satu tier. Pada pendapat saya adalah teknik yang patut diguna pakai, kita perlu ada kira-kira sekurang-kurangnya ada 3 tier. Iaitu Kak Timah dan juga pengedar. Itu adalah tier pertama. Kemudian pengedar dengan retailer. Maksudnya orang yang akan terus jual kepada customer kita. Siapa? Contohnya kedai runcit, kedai makan. Jadi bila ada 3 tier, Kak Timah kena kira siap-siap. RM10 bila kita tambah dengan 20%, maka dia akan jadi RM10 bahagi 80%. Kak Timah kena jual dekat pengedar dia RM12.50. Baru pengedar dia ada sekurang-kurangnya 20%. Dan pengedar pula akan jual kepada retailer ataupun peruncit sekurang-kurangnya ada 20%. Kita bahagi lagi 80%. Maka harga sambal RSP atau RCP yang perlu dijual kepada pengguna mestilah sekurang-kurangnya RM15.06. Nampak tak? Kalau Kak Timah tak kira lagu ni, Kak Timah bila perniagaan dia dah mula membesar, dia akan stuck. Pasal apa? Pasal macam mana orang nak jual banyak-banyak kalau untung sikit? Katakanlah Kak Timah pun jual sambal, Kak Senah pun jual sambal, Kak Jenak pun jual sambal. Kak Timah bagi untung 20% saja. Kak Senah bagi untung 40%. Kak Jenak bagi untung double. Dia tolak RM5, orang tu boleh jual RM15. Mestilah orang akan sibuk nak jual sambal yang orang boleh bagi keuntungan tertinggi. Jadi banyak usahawan-usahawan kita ataupun entrepreneur yang baru nak start akan suka buat kesilapan macam ni. Saya suka kata kerja-kerja kiraan begini sebenarnya adalah selfish. Bunyinya kasar. Kenapa? Kita duk fikir Kak Timah ni lah dia buat sambal.
Dia fikir pasal untung dia seorang saja. Dia fikir pasal penat dia seorang saja. Dia fikir pasal kos dia seorang saja. Dia fikir pasal dia seorang saja nak kaya. Kalau dia fikir macam tu, sebenarnya dia tak boleh berkembang. Dan kalau dia tengok balik siapa-siapa yang fokus buat kerja macam Kak Tima, anda dah 5 tahun, anda masih lagi di tahap yang sama. Sebab apa? Sebab anda tak jaga retailer anda. Anda tak jaga ejen anda. Jadi kalau Kak Tima tolak harga RM10, harga RSP RM15.6. Kalau jual terus kepada pelanggan akhir, juallah RM15.6. Tapi kalau jual dekat ejen, letaklah syarat. Kena beli 10 karton ke? Kena beli 100 botol ke? Bagilah harga RM12.5. Kalau orang tu pula adalah pekedai atau Kak Tima terus hantar terus kepada kedai, bagilah harga yang tier kedua tadi. Barulah dengan sistem yang betul macam ni, dengan kira-kira yang betul dan pricing strategi yang betul, Kak Tima will be ready bukan sekadar untuk berkembang, mungkin sampai ekspor. Saya harap perkongsian saya tadi memberi manfaat, dan hampa hak dengar tu janganlah lupa subscribe. Kalau boleh, share lah kat kawan-kawan.